Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan mengenali para malaikat, makhluk Allah yang Allah Taala ciptakan mempunyai sayap. Jadi pada petang ini kita akan sambung untuk perkara yang ke-25. Sekejap ya, saya minta izin sekejap, ada sekejap. Saya nak sekejap ya. Baik, kita sambung semula apa yang kita akan bincangkan pada petang ini. Sebelum tu, tuan-tuan, adakah sudah mempunyai nota? Ada, Ustaz. Ada. Okey. Nota untuk rujukan kita pada petang ini. Okey. Kita masih lagi berada pada bab yang kelima ya, bab yang menceritakan tentang bab berkaitan apakah peranan hubungan para malaikat dengan anak-anak Adam. Jadi kita dah sampai, perbincangan kita sampai ke 24. Jadi pada petang ini kita masuk kepada perkara yang ke-25. Apakah peranan, apakah hubungan yang dimainkan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-25? Ada di kalangan para malaikat ini, mereka ditugaskan oleh Allah untuk melindungi bumi Makkah dan bumi Madinah daripada Dajjal. Maknanya, ada di kalangan para malaikat, dia ditugaskan oleh Allah semasa kedatangan Dajjal, datangnya Dajjal pada akhir zaman nanti, mana Dajjal tidak akan dapat memasuki bumi Mekah dan Madinah. Kenapa? Kerana Mekah dan Madinah ini ia dijaga oleh para malaikat. Perkara yang ke-25 ini adalah berdasarkan kepada beberapa hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan daripada Fatimah binti Qais. Fatimah ni bukan bin, tapi dia binti, tambah perkataan binti. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia berkata, dia kata suatu mana Nabi SAW cerita tentang Dajjal. Sebenarnya hadisnya panjang, hadis pasal Dajjal ni panjang lagi, tetapi kita ambil kepada matan hadis yang Nabi menyebut tentang Dajjal, yang Dajjal itu sendiri beliau Nabi menyampaikan wahyu dari Allah macam manakah Dajjal itu. Jadi dalam hadis ini Dajjal dia berkata,
Okay. Dia berkata, aku adalah Al-Masih. Dia kata, Ana Al-Masih. Dia kata, aku ni adalah Al-Masih. Dia kata. Dan telah dekat waktunya, maksudnya kisah Dajjal ni tuan-puan ya. Hadis pasal Dajjal ini diceritakan oleh beberapa sahabat. Contohnya Tamim Ad-Dari. Ya, ketika mana mereka pernah bertemu dengan Dajjal yang terikat dengan rantai di tangan dan di kakinya, maka di pulau itulah Dajjal memberitahu tentang kemunculan beliau. Maka beliau mengatakan, aku ini adalah Al-Masih. Al-Masih ini merujuk kepada Dajjal dalam hadis ini. Dia kata, waktu aku nak keluar ni, dia kata, sudah pun dekat. Kita bayangkan, pada zaman Nabi, 1400 tahun yang dulu, Dajjal dah cakap dah. Dia kata, waktu aku nak muncul ni, dia kata, dah dekat dah. Dia kata, aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu negeri pun yang aku masuk, melainkan aku berjaya menghancurkannya dalam tempoh waktu 40 malam. Kalau kita baca dalam matan hadis ni, Dajjal dia memberitahu, dia kata tidak ada mana-mana negara yang dia tidak akan sampai. Setiap kali dia nak masuk, dia pasti dapat masuk dan dia akan sampai. Tetapi dia kata dia akan berada di bumi itu selama 40 malam. Kecuali dia kata Mekah dengan Tayyibah. Dia tak sebut Madinah, tapi dia sebut dengan nama lain bagi Madinah, iaitu Tayyibah. Dia kata Tayyibah. Dekat hadis dia kata Tayyibah. Maknanya Dajjal dia tidak boleh memasuki bumi Mekah dan Tayyib, bukan Tayyibah ni. Kalau kita baca sekejap. Kalau kita baca pada hadis tu, dia sebut sebagai Tayyibah. Bukan Tayyibah, dia Tayyibah. Dia tak ada huruf ni. Yang ni kita padam huruf I tu. Tayyibah ni adalah nama lain, gelaran bagi Mekah. Kemudian Dajjal dia bagi tahu kenapa dia tak boleh masuk Mekah dengan Tayyibah. Dia kata, kerana aku memang telah diharamkan untuk memasuki kedua negeri tersebut. Dia kata muharramatani alayya kiltahuma. Dia kata memang aku tak boleh masuk dua tempat tu. Dia kata adakah dia cuba untuk memasukinya? Dia kata kullama aradtu an adkhula. Dia kata setiap kali aku nak masuk, maksudnya Dajjal dia berusaha nak masuk kedua tempat tersebut. Dia kata apa? Dia kata aku dihalang dan dicegah oleh malaikat, yang malaikat tu sedang buat apa? Biyadihi sayfu salta. Dicegah oleh malaikat yang sedang menghunuskan sebilah pedang yang tajam. Telah apa maksudnya? Memang para malaikat yang jaga Mekah dan Madinah tu memang memegang di tangan para malaikat tu ada pedang. Pedang yang tajam menghalang Dajjal untuk masuk. Tapi Dajjal dia cuba untuk masuk tapi tak boleh kerana ada para malaikat yang menjaganya. Okey, kemudian Rasulullah SAW setelah menceritakan tentang bagaimana bumi Madinah dan Mekah tu tak dapat dimasuki oleh Dajjal, Rasulullah SAW memukul tongkatnya ke mimbar. Wa ta'ana bimihsaratihi fil mimbar. Nabi memukul tongkatnya. Maknanya ketika mana Nabi nak menyampaikan maklumat tentang Dajjal ini, Nabi berada di atas mimbar. Nabi menyampaikan ucapan dia. Nabi menyampaikan nasihat tentang Dajjal. Kemudian pada penghujung hadis tu, Nabi ambil tongkat yang sedang Nabi pegang tu,
Nabi ketuk di atas mimbar tu, Nabi kata inilah Taibah. Dia kata hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Nabi kata inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Maknanya Nabi SAW menyebut tentang kelebihan bumi Madinah. Okay, hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Ashratis Sa'ah. Okay, jadi kita dapat dekat hadis ini maklumat, salah satu daripadanya maklumat tentang cuma tuan-tuan puan ni saya mohon maaf ya, sebab saya sebenarnya tertinggal sedikit terjemahan dia. Terjemahan hadis kalau kita baca dekat sini, saya tertinggal dekat ruang ni. Saya tertinggal terjemahan hadis tu. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dekat sini. Sekejap, dekat sini. Saya tertinggal dia punya terjemahan hadis tu. Saya terus ambil yang dekat sini. Dia dekat sini. Maksud hadis tu, maksud dia, selepas Dajjal bagi tahu, setiap kali dia nak masuk dekat mana-mana pintu Mekah Madinah tu, dia tak boleh masuk sebab ada para malaikat yang membawa pedang yang sedang terhunus. Maksudnya pedang yang memang dah dia buang sarung dia tadi tu di tangan malaikat untuk halau Dajjal. Lepas daripada hadis tu, Dajjal dia menyebut, yang Dajjal sebut ni yang saya tertinggal terjemahan tu pada terjemahan hadis. Jadi kita kena tambah. Selepas ayat yang kata pedang terhunus di tangan tu, kita tambah. Dan sesungguhnya pada setiap naqbin ni, pada setiap lorong ataupun pintu masuk, di sana terdapat para malaikat yang menjaga. Dekat situ. Maksudnya dekat sini. Kalau terjemahan dia, tersambung dekat sini. Dekat sini. Selepas sebilah pedang yang tajam tu, tambah. Selepas tu, dia ada dah di setiap jalannya ada malaikat yang menjaga dia. Ada terjemahan tu, cuma tambahkan sikit perkataannya, dan sesungguhnya di setiap jalannya ada para malaikat yang menjaganya. Ada terjemahannya. Saya tertinggal untuk baca tadi. Okey, dah ada dekat sini. Okey. Maknanya setiap naqbin, hadis tu dia kata naqbin. Kullu, dia kata ala kulli naqbin. Kulli naqbin ni macam pintu ataupun tempat nak masuk ke Madinah dengan Makkahul Mukarram. Okey. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan hadis kedua. Hadis kedua ni, Nabi SAW menyebut tentang Madinah. Kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, la yadkhulul Madinata. Madinah tidak akan dimasuki ru'bul Masihid Dajjal. Rasa takut kerana Al-Masihid Dajjal. Nabi menyebutkan Madinah ni tidak akan dimasuki rasa takut. Maksudnya Dajjal tidak dapat nak menakut-nakutkan penduduk Madinah. Sebab apa? Sebab Dajjal dia tak boleh masuk dekat Madinah. Sebab tu apabila Dajjal tak boleh masuk, maka Dajjal tidak boleh menakut-nakutkan penduduk Madinah. Kenapa Nabi kata Dajjal tak boleh masuk? Nabi kata laha yawma idzin sab'atu abwabin. Nabi kata pada saat itu Madinah mempunyai 7 abwab, 7 pintu. Ala kulli babin, di setiap pintu tu ada malakani, ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat. Adakah 7 pintu tu maksudnya 7 tempat nak masuk ke Madinah lah? Kan? Tapi adakah sekarang ni dah ada 7 laluan tu? Wallahu ta'ala alam. Itu saya tak tahu. Saya memang tak ada ilmu dalam bab tu. Tapi Nabi kata ketika Dajjal tu muncul, laluan nak masuk ke Madinah tu dia ada 7 pintu. Ada 7 lorong, 7 tempat
kemasukan ke Madinah. Tetapi ketujuh-tujuh pintu nak masuk ke Madinah itu ada 2 malaikat. Maknanya kalau kita campur semua, ada 14 lah malaikat yang menjaga pintu-pintu masuk ke bumi Madinah. Hadis ini Al-Imam Al-Bukhari, kalau kita baca dekat hadis ni, dia berada pada tajuk Fadailul Madinah, kelebihan Madinah. Sebab tu bumi Madinah, salah satu kelebihannya bukan sekadar bumi Nabi berhijrah, tetapi kelebihan Madinah ini dia tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Okay. Kita pergi kepada hadis ketiga. Hadis ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari juga. Nabi SAW bersabda, ala anqabil madinati malaikatun. Di setiap jalan-jalan nak ke Madinah, terdapatnya malaikah, adanya malaikat. Adanya malaikat. La yadkhulaha ta'unu wala dajjalu. Kota tersebut tidak akan dimasuki ta'un dan juga dajjal. Tentang ta'un ni dari perbincangan lain di kalangan para ulama. Dia sebut tentang ta'un. Dia tak sebut tentang COVID-19. Dia sebut tentang ta'un. Ni hadis yang Nabi sebut. Wallahu a'lam. Tentang perbincangan ta'un dia ada perbincangan lain. Tapi pasal dajjal tu memang jelas disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi berdasarkan ketiga-tiga hadis ni, kan, sebelum kita masuk kepada hadis yang keempat ni, kita sudah jelas kepada kita bahawa rupa-rupanya para malaikat ni ada yang ditugaskan, dibekalkan oleh Allah kepada mereka pedang yang sudah siap sedia terhunus bagi menghalang Dajjal daripada memasuki Madinah dan juga Makkahul Mukarramah. Negeri lain macam mana? Kita tengok hadis keempat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laitha min baladin, tidak ada satu negeri pun, illa sayata'uhu dajjalu, melainkan akan disinggahi oleh Dajjal." Maknanya tidak ada mana-mana negara melainkan Dajjal akan sampai dekat situ. Kita tahu kan dalam tempoh 40 hari Dajjal boleh pusing satu dunia. Tetapi dia tidak boleh masuk Makkah dengan Madinah. Okey. Kenapa? Laitha lahu min niqabiha naqbun illa alaihi malaikatu safina yahrusunaha. Okey, tidak ada mana-mana pintu pun di kedua negeri itu melainkan terdapat malaikat-malaikat berbaris. Ditambah lagi satu maklumat pada hadis keempat, bukan sekadar malaikat itu memegang pedang, tetapi mereka berada di dalam keadaan berbaris. Maksudnya nak jaga Madinah dan Mekah tu daripada Dajjal. Kemudian Nabi SAW menyebutkan Madinah dan penduduknya akan bergoncang sebanyak 3 kali. Maksudnya, kalau kita baca pada hadis tu, bumi Madinah tu ketika itu dia akan rasa seperti macam gempa bumi ni. Bergoncang sebanyak 3 kali, goncang yang sangat kuat. Lalu Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan orang munafik daripada bumi itu. Kita tak tahu, kita nampak macam Islam. Dan Allah je yang maha mengetahui. So kalau orang tanya bumi Madinah ni ada ke orang kafir? Kalau kita baca hadis ni macam ada. Sebab Mekah tu kan sebelum ni kan Nabi berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Tentu jangan ingat Mekah dan Madinah tu semuanya orang-orang yang baik-baik. Sebab memang sejarah Madinah tu kan adanya perkampungan Yahudi dekat situ. Kan? Adanya perkampungan orang-orang munafik. Jadi pada akhir zaman
Mana-mana orang kafir, orang munafik, memang mereka akan memunculkan diri dia ketika mana kedatangan Dajjal, tapi Dajjal tak boleh masuk Mekah dan Madinah, tetapi berlakunya gegaran yang kuat kepada bumi Mekah menyebabkan setiap orang kafir, orang munafik keluar daripada bumi Madinatul Al-Munawwarah. Okey, cukuplah 4 hadis ini sebab kita bukan nak memperincikan tentang Dajjal. Jadi kalau tuan-tuan nak ikuti pembentangan tajuk tentang Dajjal, salah satunya tuan-tuan boleh lihat semula rakaman kuliah yang pernah kita sampaikan pada awal-awal sesi tadabbur suratul Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh dapatkan video tersebut, rakaman tersebut di FB page Akademi Tadabbur Malaysia. So dekat situ ada. Tuan-tuan boleh dapatkan rakaman pembentangan tentang Dajjal. Nota pun kita ada sediakan. Nota kalau nak ambil di link Telegram, lihat tajuk Tadabbur Suratul Al-Kahfi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenapa hadis ni ada 5? Oh, maafkan saya, ada satu lagi hadis sebenarnya. Sebab saya tengok keempat, saya minta tuan-tuan baiki boleh tak? Dekat sini tuan-tuan tulis hadis ke-5. Hadis yang ke-5. Okay, kita baca hadis yang ke-5 sekejap. Hadis ke-5 ni adalah berkaitan dengan seorang lelaki. Yang lelaki ni memang Dajjal. Lelaki ni dia seorang lelaki yang beriman, dia memang cabar Dajjal. Dia memang berani berhadapan dengan Dajjal. Kan? Lelaki ni, kalau kita baca dalam hadis ni, dia jumpa Dajjal tu di suatu kawasan lapang. Tapi bukan dalam Madinah, tapi luar daripada Madinah tu. Lalu lelaki tu, dia cakap. Dia jumpa Dajjal, dia cakap, kau ni Dajjal kan? Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lepas tu, dia sebenarnya dia ada hadis lain, kisah lelaki ni. Adakah lelaki itu telah lahir? Wallahu ta'ala, kita tak tahu. Tetapi nanti akan muncul seorang lelaki yang dia beriman. Kuat iman dia. Dia berani berdepan dengan Dajjal. Ketika mana orang melihat, orang menyaksikan lelaki ni berhadapan dengan Dajjal, Dajjal pun dia gunakan kesempatan tu nak menunjukkan bahawa Dajjal ni memiliki kuasa seperti Tuhan. Maka Dajjal pun gunakan kesempatan tu, dia kata, macam mana pendapat kamu semua? Kan? Adakah kamu, Dajjal kata, apa pendapat korang semua, dia kata, kalau aku bunuh lelaki ni, lepas tu aku hidupkan dia balik, adakah korang akan merasa ragu terhadap aku? Kata Dajjal. Terhadap aku tu maksudnya tentang Dajjal dia mengaku dia Tuhan. Lalu orang pun mengatakan, tidak, kami tak akan ragu lagi. Lepas tu Dajjal pun bunuh lelaki tadi tu. Kan, kalau kita baca dalam hadis lain, lelaki tu telah dibelah dua. Dia telah dibelah dua. Belah dua. Terpisah badannya dua. Dajjal buat. Itu dalam hadis yang lain. Sekejap puan ya. Okey. Saya mencari bateri dah nak habis. Okey. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, lelaki ni telah dibelah badannya menjadi dua. Sebab tu saya minta tuan-tuan ambil nota tentang Dajjal dekat link Tadabbur Suratul Kahfi. Kalau siapa-siapa yang ada rakan-rakan yang boleh bantu saya kongsikan link Tadabbur Suratul Kahfi untuk dapatkan hadis-hadis tentang Dajjal ni, boleh sangat-sangat saya alu-alukan. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Okey. Lelaki ni dibunuh, betul. Memang lelaki tu mati.
Akhirnya lelaki tu dihidupkan. Dajjal hidupkan dia. Depan orang ramai ni Dajjal hidupkan dia. Lepas Dajjal hidupkan dia balik, lelaki itu dia bukan takut. Dia bukan larikan diri. Tetapi dia kata, engkau hidupkan aku balik ni memang sahlah. Engkau ni memang Dajjal. Saya faham tak? Maksudnya lelaki tu, lelaki tu dia apabila dia mati, dihidupkan balik Dajjal, maka dia dapat hidupkan balik dia, bahawa bertambah yakinlah lagi bahawa yang Dajjal tu dia memang Dajjal. Maka Dajjal ni dia nak buat apa? Dia cuba nak bunuh lelaki tu buat kali yang kedua. Tetapi Dajjal tak boleh bunuh dia. Kalau kita baca pada hadis yang lain, lelaki tu nak dibelah lagi dia buat kali kedua. Badan dia seolah-olah seperti besi, tak boleh nak dibelah. Dajjal tak boleh matikan lelaki tu buat kali kedua. Tak boleh dah. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi siapa lelaki ni? Dia ni asalnya mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Adakah dia telah lahir? Wallahu ta'ala alam. Atau kita tak tahu. Tidak diberitahu oleh Nabi SAW. Tetapi kita yakin bahawa lelaki ini dia akan muncul. Tuan-tuan jangan faham lelaki itu adalah Imam Mahdi. Tak, bukan. Dia orang lain. Imam Mahdi itu dalam bab yang lain. Okey, jazakumullahu khairan kepada Puan Syahira kerana kongsikan tajuk Tadabbur Surah Kahfi. Okey, siri yang kedua. Okey, saya tunjukkan pada tuan puan Saya tunjuk sekejap je pada tuan puan. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan nota ni, nanti ambil dekat link yang dikongsikan dekat ruangan chat tu. Okey, saya tunjukkan tuan puan hadis dia. Sekejap saya tunjuk sikit je sebab kita bukan nak bincang pasal Dajjal. Tapi saya nak tunjukkan tuan-tuan di mana tuan-tuan boleh rujuk hadis yang saya sebut tadi tu. Okey. Tuan-tuan nampak tak saya bentang tajuk Tadabbur Suratul Kahfi siri 2 kan? Nampak tak? Ada Ustaz. Nota ni nanti tuan-tuan dapat. Nanti tuan-tuan akan tengok pasal Dajjal tu. Okey, dia lebih kurang ada, sekejap. Slide dia semua sekali ada 77. Okey, tuan-tuan cari dia. Kisah ni. Kisah dia dekat. Okey. Dia ada tajuk banyak. Tipu daya Dajjal. Lepas tu ada kisah seorang lelaki ni. Kisah. Okey. Ni dekat sini. Ni hadis ni. Hadis yang duduk dekat bawah tajuk. Yang ini. Di bawah tajuk ni. Ada hadis kat sini ni. Kat sini. Saya tunjuk terjemahan dia. Ni. Kita nampak kan? Dajjal melantas memerintah agar lelaki itu dibelah dua dengan gergaji dari kepala sehingga kedua kaki dia. Dekat sini. Inilah hadis yang kita sebut tadi tu. Okey, hadis kita baca tadi tak ada. Dia tak sebut perincian seperti ni. Okey. Lepas tu Dajjal pun lalu dekat kedua-dua bahagian yang dibelah tadi. Dajjal pun kata pada dia, kau bangun dan berdiri. Maknanya Dajjal hidupkan lelaki itu semula. Lalu Dajjal tu tanya, apakah engkau masih tak nak beriman kepadaku? Lelaki itu jawab. Lelaki itu jawab seperti yang kita sebut tadi lah. Lelaki itu lagi bertambah yakin. Ini memang Dajjal. Lepas tu lelaki itu dia ambil kesempatan. Dia kata apa? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan boleh melakukan seperti ini lagi kepada sesiapa pun setelah dia buat kepada aku. Maksudnya lelaki ni dia tahu. Dajjal tak boleh bunuh dia buat kali yang kedua. Lepas tu Dajjal buat apa? Dajjal pegang lelaki tu untuk disembelih, dia belah dua. Tiba-tiba Allah jadikan anggota badan yang berada di antara leher dan tulang belakangnya seperti tembaga. Yang saya sebut tadi tu. Kan? Kemudian Dajjal dia bengang, dia buat apa? Dia buang lelaki tu,
dilemparkan ke dalam api. Orang ingat lelaki itu mati sebab dilempar ke dalam api. Rupa-rupanya api itu sebenarnya adalah syurga. Dajjal ni dia tipu. Dia orang akan nampak di tangannya ada syurga. Dajjal dia ada kuasa, Allah izinkan dia berkuasa pada hari kemunculan dia. Itulah hadis yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan. Nanti tolong ambil nota tu seperti mana link yang telah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kerana saya tidak dapat untuk menerangkan secara keseluruhan cerita tentang Dajjal. Sebab kita nak fokus tentang malaikat. Jadi alhamdulillah telah terbukti kepada kita bahawa dalam ramai-ramai malaikat, ada malaikat yang Allah telah tugaskan kepada malaikat ini adalah untuk melindungi pintu-pintu masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi kita dah habis 25, kita masuk nombor 26. 26 tak ada nota kan, tuan-tuan kan? Okey. Tuan-tuan, 26, perkara 26 nak belajar tajuk apa? Saya tunjukkan sekejap. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada nota siri pertama tak? Ada nota yang pertama tak? Okey, kalau ada, tuan-tuan tengok di sini. Okey, setakat ini kita telah kongsikan lebih kurang ada 14 nota. Ya, ada 14 nota dekat link Telegram yang telah dikongsikan. Link Google Drive yang berada di Telegram. Okey, kalau tuan-tuan rujuk semula kepada nota yang pertama, tuan-tuan akan dapat lihat di penghujung nota itu kita ada letakkan senarai tajuk yang kita akan belajar dalam tajuk malaikat. So bab pertama kita dah selesai. Bab kedua kita dah selesai. Okey, kita nak masuk kepada bab ketiga dah selesai, 4 pun dah selesai. Sekarang kita berada pada bab kelima. Alhamdulillah. Setakat ni kita dah 20 minggu. Kita dah siri yang ke-20. Maknanya kita dah sampai kepada bab kelima. Bab kelima ni kalau kita tengok senarai tajuk tu, kita dah sampai dekat sini. Menjaga kota Mekah dan Madinah daripada Dajjal. Ini yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kalau ikut pada silibus tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 2. Yang pertama, yang terakhir, kedua terakhir adalah menemani, bukan menamai itu, menemani Nabi Isa alaihi salam untuk turun ke muka bumi. Ini insya-Allah kejap lagi saya akan sebutkan hadis pasal Nabi Allah Isa nak turun ketika mana Dajjal dah datang. Tadi kita sebut pasal Dajjal kan? Sekarang ni kita nak tengok ada malaikat juga yang dia menurunkan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa kan berada di langit. Jadi cara turunnya Nabi Isa itu dia akan ditemani oleh malaikat. Nak tahu malaikat tu siapa? Sekejap lagi kita akan bincangkan. Dan last kali menurunkan azab kepada orang kafir ni, yang ini kita akan buat tajuk yang khusus tentang menurunkan azab kepada orang yang kafir. Tapi petang ni kita nak sambung dengan tajuk ni, menemani Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam. Cuma saya mohon maaf kerana notanya saya belum dapat siapkan terjemahan hadis dia, tetapi pada petang ni saya akan kongsikan kronologi bagaimana turunnya Nabi Isa. Saya akan kongsikan peristiwa-peristiwa bagaimana turunnya Nabi Allah Isa ke muka bumi, kenapa dia diturunkan. Tapi fokus utama kita bukan nak cerita tentang Nabi Isa tu. Fokus utama kita nak tengok mana dalil yang mengatakan para malaikat ni juga ada ditugaskan untuk turunkan Nabi Isa tu daripada langit turun ke muka bumi pada akhir zaman. Itu sebenarnya objektif utama dia. Okay.
Saya tunjukkan nota dia begini. Okey. Ini sebenarnya adalah nota tentang kisah yang saya pernah bentangkan, tajuk kisah Nabi Allah Isa. Lama juga tajuk ni, dalam 2 hingga 3 siri juga saya pernah bentangkan. Okey. Nota ni kejap, saya mana pula ada punya slide tadi. Okey. Dekat nota ni kita terus pergi kepada yang hujung. Sekejap saya tunjukkan pada tuan perempuan tajuk hujung ni dekat sini. Ni kita tengok pada tajuk yang ini. Yang okey, tuan-tuan nampak tak saya kongsikan tajuk ni? Kejap. Ini Nabi Isa alaihi salam. Kita pergi pada tajuk Nabi Isa akhir zaman. Okay. Ini tajuk. Nampak tak? Slide tentang susunan kedatangan Nabi Isa. Nampak kan? Nampak Ustaz. Okey. Cuma dalam nota ni saya tidak meletakkan matan hadis dengan terjemahan hadis, tetapi saya hanya meletakkan maklumat yang ada pada hadis itu. Maksudnya hadis tu saya tak letaklah satu persatu matan hadis tu, terjemahan hadis. Cuma saya menerangkan tentang isi kandungan hadis tu tentang Dajjal. Okey. Kita tengok dia punya kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Okey. Begini. Kita sedia maklum bahawasanya sebelum turunnya Nabi Allah Isa, dia mesti datang terlebih dahulu Ad-Dajjal. Kalau kita baca dalam hadis, Dajjal akan muncul dulu. Kita sebut tadi kan, 40 hari semua tempat dia datang, dan cuma dia tak boleh masuk Mekah dengan Madinah. Selepas Dajjal ini muncul, maka Allah akan turunkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang sekarang dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi Isa dia masih hidup. Nanti dia akan turun. Maksudnya Nabi Allah Isa tidak turun kalau tak muncul Dajjal. Tapi kalau Dajjal dah muncul, turun Nabi Isa alaihi salam. Selepas turunnya Nabi Isa, barulah muncul Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj saya akan perincikan ketika mana kita nak tadabbur suratul Kahfi pada tajuk Dzulqarnain. InsyaAllah. Cuma bila tu, wallahu ta'ala alam. Sebab kalau ikut pada jadual, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-50 dalam suratul Kahfi. Belum sampai lagi nak masuk kepada kisah Dzulqarnain. Lambat lagi. Mungkin pada bulan Zulkaidah ke, wallahu ta'ala alam. Saya tak dapat nak susun lagi ikut hari dia. Okay, insyaAllah. Tapi saya akan berikan maklumat yang panjang berdasarkan kesemua hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kita nak cerita tentang Nabi Isa alaihi salam. Okey. Nabi Isa ni, mari kita tengok dia punya sifat-sifat dia. Okey. Nabi Isa, dia tidak tinggi, dia juga tidak rendah. Sedang-sedang orangnya. Okay. Nabi Isa, kulit dia merah keputih-putihan. Dia tidaklah putih semua, tapi dia ada merah keputih-putihan. Waktu dia datang di akhir zaman itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dia akan datang memakai pakaian yang berwarna kuning. Dia pakai pakaian yang berwarna kuning, macam kuning emas lah, kekuningan. Okey.
ketika Nabi Allah Isa ni dia turun ada air yang menitis daripada rambutnya. Kalau dia tunduk tu, air tu jatuh daripada rambut Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey. Air tu. Okey. Air tu tuan-puan, titisan air tu dia jatuh daripada rambut Nabi Allah Isa, dalam hadis kata bagaikan mutiara jatuh bercucuran. Okay. Ni kita cerita bab lain. Panjang cerita pasal ni. Okey. Ini yang saya yang ni saya ringkaskan. Yang ni saya detailkan. Ni saya ikut dalam hadis ni. Yang ini memang saya ikut dalam hadis. Dalam hadis riwayat Muslim. Ni. Nabi Isa tu masa dia nak turun tu kan, dia akan memakai pakaian kuning keemasan. Inilah dalil kita nak ambil tu. Dia turun bersama dengan dua malaikat. Dia turun bersama dengan dua malaikat. Kalau kita baca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat ni dia turun dengan dua malaikat tu macam mana tau? Kedua tangan Nabi Allah Isa ni dia berada pada sayap kedua malaikat. Dalam hadis tu dia kata wadi'an kaffayhi ala ajnihati malakaini. Maksudnya dalam hadis tu disebutkan bahawasanya Nabi SAW menyebut sambil meletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa tajuk yang kita sedang bincangkan ini, ada malaikat yang akan teman Nabi Allah Isa turun pada akhir zaman nanti. Dua malaikat. Malaikat tu siapa namanya? Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu malaikat ni siapa namanya. Tak dia beritahu. Tapi dua malaikat. So, tapak tangan Nabi Allah Isa tu dia berpaut kepada sayapnya dua malaikat turun. Jadi kalau kita cerita pasal malaikat ni je lah dalil dia. Sampai sini je lah. Tapi kita sambung sikit lah petang ni kan. Okey. Sambunglah kisah Nabi Isa tu sikit. Okey. Waktu dia turun tu, dia akan turun di Menara Putih yang berada di timur Damsyik. Dia akan berturun di Syria. Nanti tuan-tuan perempuan, kita akan belajar pada bab yang ke-28, Bumi Syam. Bumi Syam. Malaikat naungi dengan sayap-sayap dia. Itu kita akan bincang nanti pada minggu depan. Salah satu peranan malaikat, mereka memayungi Bumi Syam. Kalau sebut Syam, dia melibatkan apa? Jordan, Palestin, termasuklah Syria, termasuk Lebanon, dia termasuk. Tapi Damsyik, kita fahamkan Damsyik di Syria. Jadi ada satu masjid, nanti Nabi Allah Isa dia turun dekat Menara Putih. Waktu dia nak turun, itulah yang dia berpaut pada sayapnya dua malaikat. Lepas dia turun, dia akan jadi makmum kepada imam, dia akan jadi makmum kepada Imam Mahdi semasa solat subuh. Maksud tu Imam Mahdi dah ada. Dia ikut Imam Mahdi solat subuh. Dia jadi makmum. Dia tak jadi imam, dia jadi makmum. Hadis tu kata, kalau titis air dari kepala dia, kalau dia tunduk, keluar air. Titis air dari kepala apabila tunduk. Apabila diangkat kepala dia, keluar titisan bagaikan mutiara. Maknanya air dia keluar pada titisan daripada kepala Nabi Allah Isa. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Okay. Lepas tu kita tengok dekat sini. Kita sambung lagi di sini.
Kejap, dia macam tak berjalan sebenarnya ni. Sekejap ya, sikit lagi. Okey. Dia macam tersangkut saya punya slide ni sekejap. Okey, ni dah ada tadi. Okey. Orang kafir dia akan mati tercium bau nafas Nabi Allah Isa. Dia cerita. Lepas tu Nabi Isa pun bunuhlah Dajjal bersama dengan tentera Imam Mahdi. Jumpa Dajjal dekat kota Lut, Palestin. Lepas tu Nabi Isa akan perang semua orang-orang Yahudi. Dalam masa yang sama Nabi Isa mengusap wajah orang beriman dan menyampaikan berita gembira kerana mereka beriman pada ketika itu. Lepas tu datanglah Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa larikan diri bersama orang beriman naik ke bukit Tursina. Ini yang kita kata datang Ya'juj Ma'juj tadi. Lepas tu Ya'juj Ma'juj tak diboleh oleh Nabi Isa, tak boleh bunuh Ya'juj Ma'juj ni. Sebab Nabi Isa hanya boleh membunuh Dajjal. Jadi Nabi Isa dengan orang beriman ketika itu lari naik gunung Tursina. Maka di atas bukit itulah mereka berdoa supaya Allah Ta'ala hapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Ta'ala hantar ulat-ulat memakan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi bangkai Ya'juj Ma'juj terlalu banyak. Maka mereka berdoa sekali lagi kepada Allah supaya dibersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Lalu Allah buat apa? Allah Ta'ala hantar kepada mereka burung-burung yang mempunyai leher seperti leher unta, memakan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tadi. Apa lagi berlaku selepas itu? Allah turunkan hujan. Masa zaman Nabi Isa tu bumi ni subur dengan tanam-tanaman. Sebab tu kalau kita belajar keseluruhan kisah Nabi Isa ni kan kita tahu kan, dia pernah cakap kan, dia kata di mana dia pergi tempat tu akan berkat, Allah berkat dia. Jadi waktu dia turun bumi ketika itu berkat. Kan tumbuh tanam-tanaman subur. Haiwan-haiwan membiak sampai gemuk-gemuk haiwan. Kan haiwan-haiwan betina ni banyak susu-susunya. Tak lama kemudian Nabi Isa pun Allah Ta'ala matikan ke muka bumi. Selepas 40 tahun dia berada di situ. Tapi tak laku kiamat lagi. Maknanya kata para ulama, sebenarnya Nabi Isa ni, kenapa Allah turunkan dia kat muka bumi? Kerana memang dia akan mati di bumi. Bukan dia nak mati di langit. Memang dia mati kat muka bumi. Selepas 40 tahun dia berada di bumi. Lepas dia mati, Nabi Isa AS diwafatkan oleh Allah. Allah Ta'ala menghantar angin yang sangat nyaman untuk mematikan semua orang beriman. Selepas 7 tahun mereka hidup dalam keadaan aman, damai dan sebagainya. Lepas mati orang beriman, apa berlaku? Apa berlaku? Tinggallah orang-orang yang tidak beriman. Lepas tu, berlakulah kiamat. Berlaku kiamat tu, saya tak kata lepas tu. Tapi berlakulah. Kiamat akan berlaku selepas itu. Okay. Kita tengok apa yang Nabi Isa buat selepas kematian Dajjal. Yang ni tadi saya tidak terangkan kan. Kita cuma kata Nabi Allah Isa dengan Imam Mahdi pergi serang Dajjal di Palestin. Tapi masa Nabi Isa membunuh Dajjal yang dihidup selama 40 tahun tu, dia buat apa? Dia memerintah dengan penuh keadilan. Dia menghancurkan mana-mana salib-salib yang ada. Dia bunuh khinzir yang diharamkan makan. Lepas tu dia menghapuskan mana-mana jizyah, cukai-cukai. Dia mengeluarkan zakat dan sedekah. Ini semua dalam hadis Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menghilangkan permusuhan, kebencian dan hasad pada zaman Nabi Isa tu. Lepas tu pada zaman Nabi Isa, semua orang berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hatakan Nabi Isa ni pun dia tidak berhukum dengan kitab Injil. Dia berhukum dengan hadis Nabi SAW dan juga Al-Quranul Karim. Lepas tu dia mengajak kepada Islam. Masa tu sempat lagi buat ibadat umrah dan haji di Baitullah. Ada lagi masa tu. Okey. Kemudian kita nak bincang pendek saja. Apa sebenarnya hikmah
Allah Ta'ala angkat Nabi Isa naik ke langit dan Allah bawa turun dia ke muka bumi di akhir zaman. Hikmahnya dibincangkan oleh para ulama. Antara perbincangan tu ada 4 hikmah. Hikmah yang pertama, kata para ulama hadis, yang pertama adalah Allah Ta'ala turunkan dia di akhir zaman nak menunjukkan bahawa Nabi Isa ni sebenarnya dia tak mati. Orang Yahudi tak bunuh pun dia. Yang kena salib tu bukan Nabi Isa. Sebab nanti orang memang kenal Nabi Isa. Sebab semua orang tahu, orang Yahudi menyangka bahawa mereka telah berjaya membunuh Isa, kan, Nabi Isa. Lepas tu orang Kristian pun percaya seperti itu. Nanti di akhir zaman mereka akan melihat dengan kedua biji mata mereka Nabi Isa ni sebenarnya masih hidup. Yang kedua adalah untuk membantah pegangan Nasrani terhadap Nabi Isa. Sebabkan mereka percaya Nabi Isa ni adalah anak Tuhan ataupun Nabi Isa ni salah satu Tuhan. Tapi waktu dia turun, Nabi Isa akan bagi tahu sebenarnya siapa dia sebenarnya. Masa tu orang Nasrani dia akan tahu selama ni mereka berpegang kepada ajaran yang sesat. Dalam masa yang sama, Nabi Isa ini dia membunuh khinzir tadi, kan? Okay, lepas tu yang ketiga para ulama kata nak membuktikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi Isa berhukum dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, inilah antara hikmah lain. Sebenarnya memang Allah Ta'ala nak matikan, nak kebumikan Nabi Isa ini adalah di bumi. Tidak ada mana-mana Nabi yang dia mati di langit. Tidak ada. Semua mati di bumi. Wallahu ta'ala alam. Ini adalah ringkasan daripada hadis. Lepas tu saya tak bawakan matan hadis tu, tapi semua maklumat ni semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah dapat belajar pada hari ini tentang apa? Tentang peranan malaikat semasa kemunculan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini bermakna petang ini kita tamat bab yang kelima. Kita tamat pada bab yang kelima. Yang tajuk terakhir ni menurunkan azab, kita akan pindahkan dia pada bab yang keenam. Maknanya bermula pada minggu depan kita akan masuk bab yang keenam. Kita nak bincang tentang para malaikat dengan orang kafir pula. Mereka buat apa dengan orang kafir ni? Kalau sebelum tadi kita bicara tentang orang beriman kan, dengan Nabi Adam, dengan orang beriman, dengan para nabi, sampailah berkaitan dengan Nabi Isa. Jadi minggu depan kita akan belajar pada bab yang keenam, hubungan malaikat dengan orang kafir, menurunkan azab dan melaknat orang kafir. InsyaAllah kita bincangkan pada minggu depan dan saya akan bagi nota, InsyaAllah, nota ringkas tentang Nabi Isa dan juga nota untuk bab yang keenam. Wallahu ta'ala alam. Pengisian ringkas kita pada petang ni dah hampir 5 minit lagi, dah hampir 1 jam. Jadi di sini sahaja yang kita akan kongsikan maklumat pada petang ini. Untuk siri yang ke-20, insyaAllah panjang umur, Allah panjangkan umur kita. Kita mohon Allah berkat majlis ilmu kita pada petang ni. Allah beri kita petunjuk, Allah beri kita, sentiasa dorong kita untuk kita belajar, untuk kita dapat bersama dalam mana-mana majlis ilmu. Jadi saya buka dalam tempoh 5 minit ni kalau ada apa-apa perkongsian, pembetulan, pertanyaan dan lain-lain. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa yang hendak dikongsikan? Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ikuti dengan baik? Jelas Ustaz. Okey, kalau begitu kita berhentilah pada jam
3:27 petang. Maknanya dah hampir sejam. Semoga dalam tempoh sejam ni Allah bagi rahmat yang banyak pada kita. Allah mengajari kita dengan kebaikan. Semoga kita semakin bersemangat, semakin istiqamah kita untuk kita mengukuhkan ilmu pengetahuan kita tentang rukun-rukun iman. Seperti mana kita belajar tentang para malaikat. Sampaikan ilmu yang kita belajar pada petang ini kepada rakan-rakan yang lain, ajak kawan-kawan lain mengikuti pengisian kita yang kita lakukan secara percuma saja. Tak perlu dibayarkan apa-apa pun. Tolong buat hibahan, tolong kongsikan link kepada rakan-rakan yang lain. Moga-moga dalam ramai-ramai yang kita sebarkan mungkin terbuka pintu hati seorang dua orang nak ikuti pengisian ini, kita dah dapat pahala dah mengajak orang kepada kebaikan. Salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.